Hai, kembali lagi dalam Arena Inspirasi dan kali ini kita dalam segmen Jom Sambung Belajar dan di studio sekarang ini saya ditemani oleh tetamu jemputan yang berlatar belakangkan seorang pensyarah dari Kolej Geomatika Kelingau yaitu beliau memegang jawatan sebagai pensyarah program pengurusan peladangan. Selamat datang Miss. Datang, terima kasih. Oke, Miss, mungkin Miss boleh perkenalkan sedikit latar belakang dan berapa lama sudah berkhidmat di GCK? Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Nama saya Nur Hidayah binti Jalal. Saya berasal daripada Tawau, Sabah. Saya berkhidmat di Kolej Geomatika dalam 1 tahun sudah. So, latar belakang pendidikan selepas SPM saya sambung belajar di Matrikulasi Labuan. Selepas itu saya menyambung pelajaran dalam bidang sains pengurusan tumbuhan di Universiti Malaysia Sarawak. Yang seterusnya saya mengambil bidang Master in Plantation Management pada 2019 di Universiti Putra Malaysia. Jadi kalau kita tengok Miss punya latar belakang ni memang daripada pertanian peladangan macam tu kan. Iya. Adakah itu yang menjadi pendorong Miss untuk menjadikan pensyarah ini sebagai laluan karier Miss dalam program peladangan lah? Menjawab soalan tersebut, iya. Dan memang saya punya cita-cita untuk menjadi seorang pensyarah lah. Dan kenapa saya bercita-cita menjadi seorang pensyarah? Sebab saya ingin berkongsi ilmu dan pengetahuan apa yang telah saya belajar sebelum ni kepada pelajar-pelajar saya. Dan saya ingin membantu pelajar-pelajar untuk memahami dan memberi peluang kepada pelajar-pelajar saya untuk mengetahui apa yang ada di luar sana lah, terutama di industri peladangan. Okey, kita dari kepada soalan yang pertama lah ya Miss. Seperti yang kita ketahui bukan GCK sahaja yang menawarkan program peladangan, tapi mungkin banyak lagi institut IPTA ataupun IPTS di Sabah yang menawarkan program peladangan. Jadi mungkin Miss boleh terangkan apa kelebihan sekiranya pelajar ambil program peladangan di Kolej Geomatika Kelingau? Baik, seperti yang kita tahu ya, Kelingau terletak di area pedalaman ya, bukan di bandar. So, apa istimewanya GCK sekiranya pelajar-pelajar ambil program peladangan di sini? So, first kita akan tawarkan kurikulum yang relevan dan berorientasikan industri. Meaning to say, program yang kita tawarkan ni direka untuk mengikuti keperluan semasa, terutama dalam industri peladangan atau pertanian. Termasuk contoh kita ambil tanda seperti tanaman kelapa sawit, raba. So kita akan dedahkan pelajar-pelajar kepada macam mana kita mau membangun satu ladang, seterusnya macam mana diorang hendak memasarkan diorang punya produk ya. Seterusnya kita juga ada kemudahan iaitu greenhouse, rumah hijau lah, dan di situ kita akan beri pendedahan praktikal secara langsung dengan pelajar. Dan seterusnya kita fokus kepada amalan pertanian lestari. Seperti yang kita tahu dalam sektor peladangan kita ada satu akta iaitu MSPO dan RSPO. So akta itu kita akan dedahkan kepada pelajar-pelajar bagaimana diorang mahu mempraktikkan amalan tersebut ketika diorang sudah bekerja lah di luar sana. Okey. Mungkin sebelum ni saya pernah mendengar, bukan saya mendengar, saya ada terbaca mengenai ataupun dapat info berkenaan dengan program Jom Belajar Sambil Melancong yang mana pelajar-pelajar peladangan dari Kolej Geomatika ini adalah antara sasaran yang akan dibawa untuk melancong atau melawat ke pusat-pusat peladangan seperti yang Miss katakan tadi lah, macam dia lebih kepada praktikal. Mungkin Miss boleh terangkan macam mana program ini boleh memberikan satu keistimewaan kepada pelajar peladangan? So baik, JBSM ya, program Jom Belajar Sambil Melancong. Ini adalah inisiatif yang direka untuk melatih dan mendedahkan pelajar kepada dunia peladangan melalui praktikal. So first kita akan memberi pendedahan teknologi dan kemudahan moden yang terkini kepada pelajar. Contoh kita akan beri peluang kepada pelajar untuk mengetahui perkembangan teknologi terkini dalam sektor pertanian dan peladangan. Dan seterusnya kita akan memberi pembelajaran secara praktikal lah, secara terus, so hands on ya. So kita mahu pelajar ada experience ataupun pengalaman macam mana diorang perlu buat sesuatu perkara di luar sana. Dan seterusnya kita akan beri juga inspirasi keusahawanan kepada pelajar. Contoh kita beri suntikan semangat kepada pelajar untuk menjadi pengusaha pertanian atau perladangan yang berjaya selepas habis belajar lah.
Bermaksud program Jom Belajar Sambil Melancong ini memang untuk pelajar program peladangan dan pelancongan Ya, yang mana mereka akan dibawa ke pusat-pusat peladangan lah. betul. Mungkin Miss boleh explain ataupun apa antara aktiviti yang selain daripada dorang melawat, apa lagi yang dorang akan lakukan dalam program itu? Contoh saya bagi satu aktiviti yang diorang buat lawatan di kawasan hidroponik. Hidroponik. So di tempat tu kita akan buat hands on. Contoh kita semai benih. Lepas tu kita akan bagi tahu student apa pH ataupun baja yang sesuai untuk kita bagi atau beri kepada tanaman tersebut ya. Seterusnya kalau keusahawanan, kita akan bagi pendedahan kepada student macam mana diorang selepas diorang belajar apa yang perlu diorang buat sekiranya kita tidak perlu bergantung kepada sektor pekerjaan lah. Contohnya contoh kalau diorang ada sekerat ataupun sekangkang tanah je pun diorang boleh buat keusahawanan di situlah. Terusnya diorang boleh meraih pendapatan. Ya. Okey, baik. Mungkin kalau kita nampak sekarang ni pun bukan di Sabah tapi di luar Sabah pun program pengajian yang sangat berpotensi untuk menjamin masa depan pelajar adalah antara program peladangan lah. Ya. Sebab kita nampak reka bentuk Sabah sendiri pun banyak kita nampak macam tanah terbiar. Iya. Okey. Jadi mungkin Miss boleh huraikan mungkin sedikit apa laluan kerja yang boleh diambil oleh pelajar peladangan selepas dorang tamat pengajian atau mungkin GCK ada inisiatif lain untuk membantu pelajar mencipta karier selepas dorang habis belajar? Baik, bagi program perdagangan memang kita menawarkan peluang kerja yang luas lah di luar sana ya. Contoh kalau student ingin masuk ke dalam bidang peladangan ya, contohnya mereka boleh menjadi penolong pengurus ladang. So dalam situ mereka akan mengurus ladang seperti termasuklah diorang akan menyelenggara ladang, diorang akan berurusan dengan tenaga kerja and then juga hasil tuaian lah. Seterusnya kalau student ingin masuk ke menceburi bidang dalam perniagaan, mereka boleh menjadi agropreneurship ataupun petani muda. Seterusnya mereka juga boleh masuk dalam bidang penyelidikan dan pembangunan, kita panggil R&D lah. Di sana mereka boleh menjadi penolong pegawai pertanian. So di sana mereka akan terlibat dalam kajian pembangunan varieti tanaman barulah untuk meluaskan lagi crop-crop yang ada di Malaysia. Ya. Tadi Miss ada menyentuh berkenaan dengan pelajar ini akan mungkin boleh belajar tentang keusahawanan sebab mereka dibawa ke pusat-pusat peladangan. Ya. Mungkin Miss boleh terangkan macam mana dorang ni akan menjadi seorang usahawan apabila sudah tamat pengajian dalam program peladangan lah. So baik. Contoh ya, sekarang Malaysia dia ada menyediakan satu platform untuk petani-petani muda di luar sana untuk menceburi bidang keusahawanan dalam bidang pertanian dan peladangan. So sekiranya pelajar-pelajar ini ingin menjadi agropreneur, so mereka boleh ke laman web Jabatan Pertanian. Di sana ada disediakan platform bagaimana student ingin mengambil ataupun mengetahui lebih terperinci mengenai grant-grant agropreneur lah. Ya. Bermaksud pensyarah daripada GCK ini akan memberi info ataupun ialah memberi pendedahan kepada student-student berkenaan semua ni kan? Ya, betul-betul. Alright Miss, kita rasanya mungkin ini soalan terakhir. Mungkin Miss boleh bagi harapan kepada pelajar-pelajar peladangan ataupun kepada pelajar-pelajar lepasan SPM di luar sana yang mungkin mahu mengambil program pengajian sebagai program peladangan sebagai program dorang lah lepas tamat belajar nanti. Mungkin Miss boleh bagi sepatah dua kata untuk dorang. Baik, terima kasih. Harapan saya kepada pelajar semasa program peladangan, saya harap mereka menjadi pelajar yang proaktif dan berfikiran terbuka sebab kita tahu dunia peladangan semakin moden. So apa yang saya harapkan sekiranya mereka telah tamat belajar, mereka dapat mengaplikasikan apa yang mereka belajar di GCK dan boleh memberi pendedahan dan ilmu pengetahuan kepada orang di luar sana lah. Dan seterusnya untuk kepada bakal pelajar yang meminati program peladangan, jangan takut masuk bidang peladangan atau pertanian sebab kita tahu
Ada ura-ura di luar sana, orang cakap jangan masuk peladangan sebab kotor dan tiada kita panggil tiada masa depan. So jangan cakap begitu. Bidang peladangan dan pertanian ni sangat luas dia punya kerjaya. Baik, itu saja. Rasanya mungkin itu saja info yang dapat kita kongsikan bersama kepada pendengar di luar sana berkenaan dengan program peladangan. Seperti yang Miss cakap tadi pun, program peladangan ini salah satu program yang berpotensi besar untuk memberi kerjaya kepada pelajar. Jadi kepada pelajar lupasan di luar sana, pastikan kamu mendengar info daripada Miss Nur Hidayah berkenaan dengan program peladangan yang ditawarkan di Kolej Matematika Ketingau. Sekian saja untuk podcast hari ini. Terima kasih.